Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pagi ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang yang hadir. Yang lain ni tak ada, tadi saja dia nak kacau mak ayah kamu. Telefon kenapa tak masuk kelas pagi-pagi. Okay, kita dah belajar dah tentang jana kuasa. Okay, kalau kamu lihat dalam buku teks. Okay, buku teks ni muka surat, kalau tak salah cikgu, muka surat 92. Kita tengok buku surat 92. Okay, 92, cikgu dah dalam jana kuasa penjanaan tenaga elektrik kita ada dua kan, iaitu menggunakan tenaga yang tidak boleh diperbarui. Contohnya apa? Tenaga yang tidak boleh diperbarui. Contohnya kita gunakan gas asli, betul? Kita gunakan arang batu, kita gunakan petroleum, kita gunakan nuklear. Itu sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey? Dan kemudian kita ada dua jenis jana kuasa yang menggunakan sistem ataupun tenaga yang tidak boleh diperbarui, iaitu kita ada sistem jana kuasa turbin dengan sistem jana kuasa nuklear. Di mana konsep dia sama. Bila sebut jana kuasa, terma, apa yang kamu faham? Itu tadi semalam Apa yang kamu faham? Bila sebut jana kuasa terma. Ya, apa guna sumber tenaga yang boleh diperbarui itu? Apa guna dia? Apa guna tenaga, apa guna sumber tu? Sumber tu untuk apa? Apa pula sumber buat kerja lebih mudah? Itu tenaga. Dia cakap sumber tenaga yang yang tidak boleh diperbarui, contohnya macam arang batu, contohnya macam gas asli, petroleum. Apa fungsi sumber tu dalam jana kuasa elektrik? Cikgu soalan macam itu. Boleh buka mic. Jawab macam dalam kelas. Tak payah off mic. Kalau bising cikgu beritahu. Buka mic. Kita respon sama-sama. Apa fungsi sumber tenaga tu? Apa fungsi sumber tenaga tu dalam jana kuasa? Apa guna sumber tenaga tu? Sebagai bahan api. Apa tujuan bahan api tu? Dia nak bakar. Dia nak bakar apa? Bukan. Korang ni tak faham aku ajar jana kuasa. Kamu tengok muka surat 83. Buka muka surat 83. Tak faham-faham cikgu ajar tentang jana kuasa. Bukan nak belajar masak. Tidak. Okey? Jana kuasa yang nak menjana tenaga elektrik. Macam mana penjanaan tenaga elektrik dihasilkan. Sebab tu kalau kamu tak buat revision, kamu memang macam cikgu ajar pun kamu tetap tak tahu. Ni, kalau kamu lihat jana kuasa terma. Okey. Ni contohnya yang ini nuklear. Okey, ni jana kuasa terma. Macam cikgu sebut, jana kuasa dia menghasilkan tenaga elektrik. Betul? Cikgu tanya soalan lagi. Macam mana tenaga elektrik tu dihasilkan? Cikgu nak respon. Zahra ni tak respon. Ya, Bodam. Lain. Yang tengah dengar cakap, tak apa Bodam. Buka je mic Bodam. Kalau bising cikgu beritahu. Buka je. Yang ada Zahran. Mana Zahran? Respon. Macam mana tenaga elektrik dihasilkan? Tak tahu cikgu. Kau tak payah kau baca buku teks. Cikgu nak apa yang kau faham. Kau tengok buku teks tu memanglah steam akan tinggi, dia akan pergi kat turbin steam. Lepas tu turbin steam dia pergi kat penjana. Kemudian akan jadi setengah asid. Memanglah kau tengok buku teks. Soalan cikgu, apa konsep asas dalam penjanaan tenaga elektrik yang cikgu dah ajar dah sebelum ni? Cikgu dah ajar dah, cikgu dah beritahu dah. Apa basic dia? Bukan. Pandai. Nishan jawab betul. Betul Nishan?
Nishan jawab kan? Betul Nishan jawab. Itulah jawapannya yang teruk sangat nak menjawab. Kenapa? Tenaga elektrik dihasilkan apabila berlakunya pemotongan medan magnet oleh pengalih. Cikgu dah ajar dah benda tu asas dia. So macam mana pengalih itu boleh bergerak? Sebab pengalih itu disambung pada apa? Turbin. Turbin digerakkan oleh siapa? Tak payah tengok buku teks, Yus. Siapa gerakkan turbin? Steam. Macam mana steam tu terhasil? Air wap. Macam mana air tu menjadi wap? Tengok dia dah merapu, Mbak. Kamu merapu apa, Yus? Salah. Okey. Air. Siapa panaskan air? Bahan api tu. Itu je jawab soalan. Itu saja dia punya fungsi proses. Sumber tenaga ni dibakar, memanaskan air. Okey. Bila air jadi steam, steam akan bergerak, steam akan putarkan turbin. Kemudian turbin akan disambung kepada pengalih. Bila dia berputar, pengalih akan memotong medan magnet. Maka terhasillah tenaga elektrik. Itu konsep asas dalam jana kuasa. Baik terma ke, baik turbin ke, baik angin ke, ombak ke, kecuali suria je tak. Suria dia ada panel dia sendiri. Itu je bezanya. Itu asas. Okey, asas penjanaan tenaga elektrik yang cikgu dah ajar pada sebelum ni. Ini sumber yang tidak boleh diperbarui ada 4. Gas asli, arang batu, petroleum, nuklear. Masalah dia bila kita gunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Yang pertama, sumber ni akan habis. Okay. Yang kedua, dia akan mencemarkan alam kita. Sebab tu sekarang ni kita dah mula ke arah menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya hidro. Konsep sama. Okay. Kalau tadi steam menggerakkan turbin, sekarang ni air menggerakkan turbin. Turbin sambung pada pengalih. Konsep sama. Kemudian yang kedua, angin. Okay, angin pun sama. Bilah ini sebagai turbin. Cuma ni bilah. Kalau sebenarnya kamu dengar turbin, yang angin dia pakai bilah. Siapa gerakkan bilah? Angin. Pada bilah ni disambung pengalih dan ada medan magnet, maka berlakunya pemotongan dalam penjana ni. Ini angin. Konsep sama. Okey. Kemudian kita ada suria. Suria ni berbeza. Sebab suria dia ada solar photovoltaik ni, PV. Dia tak ada medan magnet, dia tak ada pengalih, dia tak ada tak ada turbin, tak ada semua. Sebab dia panel itu yang akan generate tenaga. Okay, itu yang cikgu dah ajar last kali. Okay, menggunakan solar. So hari ini cikgu nak sambung sikit lagi. Okay, tentang jana kuasa yang seterusnya, yang tenaga yang boleh diperbarui, iaitu jana kuasa ombak. Okay, ombak kalau kamu lihat, okay, dia dibina di kawasan tepi laut, bukan kawasan air. Kalau air, sungai pun air juga, tapi sungai tak ada ombak. Okay, so dia kena di laut. Okay, maksud dia kalau kamu lihat di sini, okay, konsep dia sama, cuma dia tak ada bahan api, dia tak ada air nak buatkan turbin, tak ada. Dia menggunakan angin. Okay, macam mana angin itu berfungsi? Okay, kamu lihat contoh kalau bawah ni, gambar ni kalau kamu lihat, ini adalah dipanggil boya. Boya ni maksud dia akan bergerak mengikut gelombang, betul? So kan ombak kan tepi laut ataupun di laut kan dia berombak-ombak. So maka boya ni akan
gerak atas ke bawah, atas ke bawah. Dia nampak? Ya, dia akan macam jadi macam pump. So, bila kamu gerakkan dia macam kamu buat pump, so maka akan berlakunya tekanan udara tinggi, termampat di sini. So, bila termampat, udara itu akan dilepaskan. So, udara itu pergi mana? Udara itu akan pergi ke, gambar tak ada kat sini. Udara itu akan pergi ke, sama, dia akan pergi kepada turbin. Sama juga. Cuma dekat gambar ni dia tak ada. Tapi konsep dia sama. Kalau kita lihat balik konsep pada katakanlah cikgu tunjuk pada hydro ni kan. Pada ni kipasnya kepada angin. Ini tadi turbin. Kalau ombak yang menggerakkan turbin adalah tekanan udara termampat, dia akan pusingkan turbin. Itu sumber dia. Okey, boleh faham ni? So maksud dia ombak menggunakan tenaga yang udara yang dimampatkan. Okey, yang penting ada daripada ombak kalau kamu lihat. Itulah dia ada boya. Boya ni fungsi dia apa? Dia akan mengikut pergerakan gelombang. So dia akan naik turun. Maka udara akan termampat di sini. Kemudian dia akan lepaskan udara tersebut. Dan udara tersebut akan memutarkan turbin. Maka terhasillah tenaga elektrik. Boleh? Ya. Dia nak berhenti kat turbin. Apa dia tolak turbin? Pusinglah turbin. Tak, dia sama macam steam. Kan? Steam, bila dia lepaskan steam tu, steam langgar turbin, turbin akan berputar tak? Macam kipas angin. Kipas angin, kenapa kena tiup di angin? Kipas tu berpusing. Kipas kamu letak dekat arah angin, kan? Kenapa kipas tu berpusing? Sebab angin tolak dia. Sama juga macam ombak. So, bila angin tu dilepaskan, udara termampat angin tu lajulah, bukanlah perlahan. Kalau perlahan nanti, perlahanlah turbin terpusing kan? Sebab tu kenapa udara itu perlu dimampatkan dahulu, macam pump basikal lah. Dekat kedai motor tu kan, pump tu, kompresor tu, kamu mampat ke udara, bila kamu lepaskan udara yang laju, itu yang tayar kamu boleh keras tu. Kalau tidak, setakat udara atmosfera ni, mana boleh keras. Okay. Boleh? So, yang penting dalam penjana ni, baru nampak mata hidung, Hadi. Alright. Boya ni ada 3 jenis. Nanti cikgu akan buat quiz. Sebab bila kamu tak buat latihan, kamu tak tahu benda-benda ni semua. Sebab kalau nak tunggu kamu baca, memang pakai tak baca. Okay? Cuma cikgu nak rumuskan ombak, konsep dia. Angin itu yang akan memutarkan turbin. Okay? Itu ombak. Dia adalah macam blok dia. Pertama, tenaga kinetik adalah pergerakan boya tu kan. Ikut gelombang, dia akan gerak naik turun. Mechanical, okay, gerakan pump mechanical tu. Yang nak pump angin tu. Kemudian tenaga pneumatik yang udara yang dilepaskan. Kemudian tenaga mekanik yang memutarkan turbin. Dan maka terhasillah tenaga elektrik. So ada 5 step. Okay, macam mana fungsi dia? Sebab benda ni dalam bahagian B, okay, dia boleh tanya soalan ni. Tapi soalan bahagian elektrik ni kerap keluar dalam bahagian B. Tahun lepas pun ada keluar soalan bahagian elektrik. Cuma cikgu tak ingat soalan apa dah. Okay? So kalau kamu jenis nak skor A, kalau kamu tak menghafal fungsi dia ataupun dia punya proses, memang kamu tak boleh jawab. Okay? AK senang. Kamu rajin baca, A lah kamu. Kalau kamu tak nak membaca, fail lah kamu. Berbeza dengan JKT. JKT kamu kena faham. Kamu rajin macam mana pun, kalau kamu tak faham, kamu tetap takkan dapat A. Itu beza. Okay? Tapi AK, kamu tak faham pun tak apa. Janji kamu hafal, sebab soalan dia banyak teori. Berbeza dengan JKT. Sebab tu untuk AK memang kena banyak membaca. Okay, contoh yang cikgu cerita tadi kan. Diringkaskan, boya ni berfungsi untuk menyerap, ialah peranti menggunakan mengesan gerakan ombak. Maksud dia, boya tu tadi, dia akan menyerap pergerakan ombak ni. So, bila dia bergerak, maka dia akan mengepam udara. Tembak. Pelbagai jenis peranti tak payahlah.
Gerakan buoya yang disebabkan oleh tenaga elektrik terhasil pada gerakan ombak air akan menyebabkan penghasilan tenaga mekanikal pada rak mekanikal. Okey. Kemudian gerakan pada rak mekanikal disambung pada pejana tenaga pneumatik yang menghasilkan tekanan udara tinggi. Tekanan udara tinggi tersebut akan memutarkan turbin, maka terhasillah tenaga elektrik. Ini contoh ombak. Okay, cikgu nak pergi yang akhir sekali. Okay, iaitu biogesim. Okay, kita ada hidro, kita ada ombak, kita ada angin, kita ada suria, dan yang kelima kita ada biogesim. Okay, biogesim ni jana kuasa dia sama seperti jana kuasa terma. Okay, sama je. Iaitu kalau kamu lihat balik muka surat, kalau kamu ada buku teks, kamu tengok balik muka surat tadi, muka surat 83. Okay, tengok muka surat 83. 83. Ini biogesim Okay, 83. Mana 83? Okay, ni. Okay, ni 83. Okay. Beza jana kuasa terma dengan biogesim adalah kalau jana kuasa terma tenaga yang tidak boleh diperbarui, sumber dia apa? Sumber dia sama ada gas asli, petroleum, arang batu. Betul? 3. Ni yang digunakan untuk menghasilkan haba, untuk memanaskan air. Okey, tapi untuk biogesim, kamu buka balik muka surat 94. Okey, tengok 94. Okey, 94. Mana 94? Okey, 94. Okey, ni 94. Biogesim. Okey, beza dia. So, kamu tengok dia punya gambar rajah sama. Okey, bezanya apa benda nak menghasilkan tenaga haba? Macam mana kamu nak menghasilkan tenaga haba? Apa sumber dia? Kalau yang tidak boleh diperbarui, kita gunakan gas asli, kita gunakan petroleum, kita gunakan arang batu. Kalau untuk biogesim, kita gunakan apa? Kita gunakan ni, bahan buangan sisa pepejar pertanian ataupun industri. Okey, maksud dia, contoh katakan kalau ada pokok-pokok, kayu-kayu, daun-daun yang kita buang, ataupun sisa pepejar, contoh kita sampah kita banyak kita buang kan. Dan kita buang sampah tu dan kita bakar gitu aja. Apa yang tak dapat? Yang dapat pencemaran alam. Betul? Faham tak ni? Okey, maksud dia jana kuasa biogesim ni, dia ambil benda-benda yang kita buang, bahan buangan sisa pepejar pertanian. Okey, contoh kalau melihat di bawah tu, sama ada kayu, tanaman, baja, buangan bahan pepejar. Apa saja yang kamu buang bentuk pepejar? Apa dia? Sampah, kertas, plastik, kan? Benda-benda yang boleh terbakar lah. Janganlah kamu kata kaca. Kaca tak boleh terbakar. Besi tak boleh terbakar. Okey, benda-benda yang boleh terbakar. So, daripada kita buang, kita boleh gunakan semula benda tu untuk dijadikan tenaga. Okey, contoh macam ladang kelapa sawit kan. Kan ada pelepah dia yang kita nak buang, daun dia, pokok dia nak tebang. So, benda-benda tu daripada kita buang macam tu saja, kita jadikan benda tu sebagai bahan bakar. Okey, bahan bakar maksud dia tujuannya untuk memanaskan air tadi. Okey. Soalan cikgu. Apa persamaan antara sistem jana kuasa biogesim dengan jana kuasa terma? Apa persamaan dia? Memang betul, guna haba lain. Sama. Betul, lain. Bukan itu cikgu nak. Benda tu betul. Ya, cikgu sebutlah sama-sama. Apa yang sama lagi? Yang dikaitkan dengan alam sekitar. Yang dikaitkan dengan alam sekitar. Apa dia lagi? Yang sama.
Memanglah dia panaskan air, ada steam, ada turbin, ada pusing. Ya. Apakah yang sama? Terma, sebab terma kita tak nak pakai dah sebab ada masalah, betul. Ya, apa yang sama antara terma dengan baju jisim yang memberi masalah pada alam sekitar? Apa dia? Ya, pembakaran. Apa kesan pada alam sekitar? Karbon dioksida, betul. Kenapa cikgu cakap sama? Kenapa cikgu cakap sama? Kenapa cikgu sebut sama? Sebab dua-duanya kena bakar, cikgu. Betul. Duanya terbakar. Okey. Pakai petroleum pun dia terbakar. Membebaskan gas karbon dioksida. Mencemarkan alam sekitar. Yang biodiesel ni pun bakar juga. Tapi apa bezanya yang itu dengan ni? Kalau sama, buat apa nak pakai, cikgu? Serupa je, cikgu. Kenapa biodiesel dinamakan sumber yang boleh diperbaharui? Sedangkan dia sama juga mencemarkan alam sekitar. Tapi kenapa dia dimasukkan dalam kategori sumber yang boleh diperbaharui? Kenapa? Ya. Betul. Maksud dia kita tak payah beli. Sebab dalam kelestarian kita kena recycle, kita kena reduce, kita kena satu lagi, 3R. Biasa kamu dengar. Reuse. Kita reduce, kita reuse, kita reduce. Betul? So, biodiesel termasuk dalam sumber yang boleh diperbaharui sebab kita gunakan semula kayu, pokok, daun, sampah. Daripada kita buang, kita tanam jadi pencemaran alam, pencemaran tanah, kita bakar, apa pun tak dapat. Baik kita bakar dia, tercemar tetap tercemar juga. Tapi kita bakar, kita dapat sesuatu. Sebab tu kenapa biodiesel termasuk dalam sumber yang boleh diperbaharui. Okay? Contoh dia kalau lihat blok, gambar blok ni kena hafal tau. Tenaga haba bila pembakaran. Okay? Kemudian air bertukar steam, kinetik, bergerak, pusing turbin. Konsep dia kalau melihat sama juga macam jana kuasa terma. Cuma bezanya jana kuasa terma dia menggunakan petroleum, garam batu dengan diesel. Biodiesel menggunakan bahan-bahan buangan sisa pepejal. Ini contoh sumber biodiesel yang kita boleh guna. Sisa pertanian, kumbahan. Ini kamu akan belajar dalam bab 305, bab 3. Okay? Maksud dia taik kita pun kita boleh jadikan sumber biodiesel. Yang kita tukar taik kita, najis kita, sisa kumbahan kita kepada endap cemar. Endap cemar tu kita boleh bakar. Ini kamu akan belajar masa form 5. Kemudian sisa bahan pepejal. Ini pun form 5 kamu akan belajar. Okay? Sisa haiwan. Najis-najis haiwan. Contoh macam taik lembu. Okay? Dekat India, taik lembu dijadikan sebagai bahan bakar. Okay? Sisa industri. Buangan, sisa hutan. Ini sumber-sumber yang kita boleh dapat secara percuma ataupun kita boleh reuse. Okay? Kita tak nak buang dia, kita boleh pakai. Ini sumber-sumber dia. Okay. Kemudian ini cerita soalan pendek juga rasa juga dah ajar dah. Okay, dalam bab sini. Okay, sekarang ni soalan. Soalan exam. Okay, biasanya ditanya. Dia tak akan tanya soalan direct. Sekarang zaman kamu. Okay, exam kamu. Dia tak terus tanya. Dia tak akan tanya. Nyatakan ataupun terangkan kendalian jana kuasa hidroelektrik dengan bantuan gambar rajah. SPM sekarang tak ada soalan macam ni. Bentuk soalan tu zaman cikgu sekolah dulu ya, dia direct. Tapi sekarang ni soalan, dia akan bagi masalah. Okay? Dia suruh kamu pilih dan kamu terangkan. Okay. Contohnya katakan, dia bagi macam ni. Bentuk muka bumi, tanah tinggi. Okay. Taburan hujan yang banyak. Apa jana kuasa yang sesuai? Kamu kena pilih. Kamu kena tahu kalau tanah tinggi ada air banyak, hidroelektrik. Kalau tanah tinggi, kalau angin kuat, jana kuasa angin.
Ni kamu kena pilih. Dia takkan tanya soalan direct terus. Jana kuasa tersebut. Kamu kena pilih. Okey. Contoh macam saliran. Ini kita kat Malaysia tak ada lagi. Okey. Sistem jana kuasa pasang surut ni tak ada lagi. Okey. Tanah pamah. Tanah pamah sama ada nak gunakan kuasa solar, biojisim ataupun kawat tepi laut adalah ombak. Okey. Keluar soalan tahun 2019. Dia bagi gambar JT. Dia bagi gambar JT. Ni cikgu pening nak jawab soalan dia. Dia tanya sebab gambar pun tak berapa jelas. Dia tanya terangkan jana kuasa yang sesuai. Kalau ada JT, ada air, apa jana kuasa yang sesuai kamu rasa? Bila masa pula hidro tu angin abang? Hidro tu air. Hidroelektrik, kamu kena faham, dia kena berada di tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi. Dia mana boleh buat hidroelektrik dekat kawasan pantai? Kamu nak kepung air laut tu macam mana? Sebab tu kamu kena faham konsep tu. Hidroelektrik kat mana kena buat? Yang pertama, kalau tepi pantai, ombak. Betul? Lagi, kalau ada jeti, ada laut. Apa lagi? Apa lagi yang boleh jadi kamu nak buat jana kuasa? Apa lagi? Tepi laut. Ya, tepi laut. Kamu pernah pergi laut tak? Tak kira lah tepi laut tu ada air tak? Ada. Tak kisahlah tepi laut. Tak semesti kat air. Dekat darat pun boleh. Cikgu rasa kelas ni kamu seorang je hidup. Yang lain semua letak telefon belah gitu je. Atau respon je lah. Respon. Jewish kata angin. Pandai Jewish. Angin, tepi laut, angin kuat. Boleh buat jana kuasa angin. Lagi. Tepi laut. Kamu pernah pergi laut? Tepi laut. Apa lagi? Ombak udah sebut tadi. Ombak udah. Satu lagi. Yang boleh. Solar. Sebab tepi laut panas. Dia tak sesuai nak buat hidroelektrik, tak sesuai. Boleh tak? Okay, biojisim ni nak buat dekat mana? Sebab kalau kamu nampak di sini dia kata tidak bergantung kepada iklim. Dekat mana sesuai buat jana kuasa biojisim? Dekat mana? Dekat mana? Kalau dia bagi gambar, dia akan bagi gambar. Bila masa kamu nak pilih, okey, itu sesuai untuk buat biojisim. Apa dia? Dekat mana? Dah bengong jadinya dah. Pandai. Ladang peternakan. Kalau kamu nak ambil sumber tu daripada ladang, kamu buat jana kuasa biojisim dekat tepi ladang. Kalau dekat ladang kelapa sawit, kamu bina jisim, biojisim, jana kuasa biojisim dekat ladang kelapa sawit. Kalau kamu nak ambil daripada sumber hutan, kayu-kayu, pokok, daun, kamu buat dekat kawasan hutan. Itu maksud dia. Sebab tu stesen jana kuasa biojisim, dia tidak bergantung pada iklim, dia tak kira tempat mana pun. Tapi di mana sumber tu kamu nak ambil. Okay, takkanlah kamu nak buat biojisim dekat tengah bandar, sumbernya dekat hutan. So, kamu nak angkut sumber kamu tu jadi satu masalah. Sebab tu sistem jana kuasa biojisim boleh dibina di mana-mana yang dekat dengan sumber yang kamu nak pakai. Itu dia. Okay. So, maksud dia sekarang ni kamu lihat apa kelemahan sistem yang boleh diperbarui. Apa kelemahan dia? Lebih dia, sumber dia murah, tak payah beli, tak mencemar alam sekitar. Apa kelemahan dia? Apa kelemahan dia? Kelemahan jana kuasa yang menggunakan tenaga yang boleh diperbarui. Apa kelemahan dia? Dia banyak kelebihan, tapi ada satu kelemahan. Apa dia? Saya kena bagi kamu berfikir. Apa lecehnya sistem ni? Jana kuasa ni. Berbanding dengan jana kuasa yang tidak boleh diperbarui. Apa leceh dia? Tidak berterusan dan tak konsisten.
Contoh. Betul juga tu. Pandai. Okey, maksud dia kalau solar malam tak ada cahaya matahari. Betul. Kalau angin pula ada masa angin kuat, ada masa tak ada angin. Betul. Ombak pun sama, ada masa ombak kuat, ada masa ombak laut tenang, tak ada berombak. Okey, lain. Betul, jawapan betul. Satu lagi. Ada lagi tu. Maksud dia jawapan kamu bagi tu cikgu tak terfikir pun, tapi kamu bagi tu cikgu kata betul. Yang cikgu nak kamu fikir apa cikgu fikir. Satu lagi. Lagi apa dia? Apa dia? Cuaca tak tentu. Kos. Ya, kos boleh jadi juga. Kalau nak buat hidroelektrik, kos tinggi. Okey, lain. Betul juga. Lambat untuk proses. Dia proses kalau sumber dia konsisten, dia tak ada masalah. Okey. Jawapan yang cikgu terfikir, nak bina jana kuasa tersebut perlu tengok pada keadaan tempat. Katalah kamu nak bina hidroelektrik. Yang paling banyak menjana tenaga elektrik adalah hidroelektrik. Okey? Contohlah katakan kamu nak buat hidroelektrik dekat tanah lapang. Boleh tak? Mana boleh abang? Ayo tak ada. Macam mana kamu nak buat hidroelektrik kalau tengah tanah lapang ayo tak ada? Kamu nak bina macam mana? Main boleh je. Betul? Kamu nak bina jana kuasa sumber yang boleh diperbarui, kamu kena tengok pada keadaan tempat. Kalau tempat tu tanah lapang, kamu hanya boleh buat solar ataupun angin. Betul? Kalau dekat laut, kamu boleh buat ombak. Kalau kawasan tanah tinggi, kamu boleh buat angin, solar ataupun kalau kawasan berair, boleh buat hidro. Maksud dia kelemahan jana kuasa sumber yang boleh diperbarui, kita nak buat jana kuasa tersebut kena tengok pada keadaan tempat tersebut. Tetapi berbeza dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui, betul? Katakan jana kuasa terma. Kamu nak buat dekat tengah laut, contohlah. Boleh tak? Boleh tak? Tak pernah orang buat lah. Memang tak pernah orang buat. Tapi kamu nak buat. Kamu engineer yang hebat tau. Kepala otak gila. Cikgu, saya nak bina jana kuasa atas laut. Jana kuasa terma. Boleh tak? Boleh hantar apa? Habis kamu dapat minyak daripada mana? Bukan daripada laut. Betul? Boleh tak buat? Boleh. Cikgu, saya nak buat jana kuasa terma dekat tengah-tengah. Dekat tepi KLCC. Boleh. Tak ada masalah. Maksud dia jana kuasa yang sumber yang tidak boleh diperbarui, kamu boleh bina di mana saja sebab sumber bahan bakar dia, kamu gunakan alam batu. Kamu boleh dapat mana-mana. Kamu boleh hantar dia bakar. Tapi kalau jana kuasa sumber yang tidak boleh diperbarui, tak boleh sebab kamu kena ambil sumber pada tempat tersebut. Itu beza dia yang ketara. Tapi sekarang ni, kita dah banyak menggunakan sumber yang boleh diperbarui dalam proses. Walaupun kita di Malaysia masih banyak lagi penjanaan tenaga elektrik yang menggunakan jana kuasa terma. Sebab tu kamu lihat bila harga minyak naik, bil elektrik akan naik sama. Sebab kita menggunakan petroleum untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, habis berkaitan dengan jana kuasa. Okey, lepas ni cikgu akan ajar pula tentang penjana. Yang dalam penjana tu ada apa yang nak menghasilkan tenaga elektrik. Okey, cikgu stop recording cikgu untuk hari ni. Supaya dapat kawan-kawan kamu yang tak ada tu boleh tengok. Okey, kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.